Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar bin Zulkarnain, pelajar ijazah sarjana muda kaunseling Universiti Sultan Azlan Shah, nombor kad matrik I20104429. Baik, saya akan menerangkan mengenai latar belakang tokoh yang melopori teori terapi tingkah laku. Tokoh yang melopori teori terapi tingkah laku ini adalah yang bernama B.F. Skinner. Beliau merupakan seorang ahli psikologi dan setelah tamat belajar di Universiti Harvard, beliau mendapat gelaran doktor. B.F. Skinner ini telah melahirkan banyak karya-karya yang hebat. Antara novelnya seperti The Walden 2 dan The Behavior of Organism, dan ada juga buku-buku yang diterbitkan seperti Beyond Freedom and Human Dignity. Itu adalah buku-buku yang telah diterbit melalui karyanya. Seterusnya saya akan menceritakan tentang latar belakang beliau. Beliau telah dilahirkan di bandar kecil di Pennsylvania dan lahir pada tarikh 20 Mac tahun 1904. Ayah beliau merupakan seorang peguam dan ibunya merupakan suri rumah yang menjaga B.F. Skinner dan serta adik-adiknya. Pada usia yang muda, B.F. Skinner telah menunjukkan minat dan bakat yang dapat membina alat dan mencipta alat yang unik. B.F. Skinner sebagai pelajar di Hamilton College, beliau menunjukkan minat yang amat dikagumi untuk menulis, dan beliau menjadi seorang penulis yang profesional setelah beliau menamatkan pengajian. Antara kaedah yang beliau telah gunakan adalah The Skinner Box, seperti mana yang akan diterangkan oleh kawan saya, dan antaranya lagi adalah pelaziman operan. Antara kaedah ataupun terapi yang telah dicipta ataupun dibentuk oleh beliau, iaitu B.F. Skinner. Baik, sekadar itu sahaja mengenai sedikit latar belakang mengenai B.F. Skinner, tokoh yang melopori teori terapi tingkah laku. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menerangkan satu study case. Dan yang pertama, saya akan menerangkan latar belakang isu yang dipilih. Baik, tugas saya ni adalah satu kajian case di mana situasi pelajar yang masalah dalam pembelajaran. Baik, situasi masalah ni dihadapi oleh seorang guru yang bernama Cikgu Laila. Baik, Cikgu Laila ni mengajar di sebuah kelas di mana kelas ni terletak di akhir daripada tingkatan itu. Dan pelajar kelas ni terdiri daripada pelajar yang bermasalah dan lemah dalam memahami suatu permasalahan dan tugasan. Baik, kajian kes ni telah merungkai terdapat banyak masalah pelajar dalam membuat aktiviti berkumpulan dan melaksanakan aktiviti perbincangan terhadap suatu tugasan yang mereka dapat. Baik, dalam kajian kes ni telah mengaitkan penyelesaian masalah dengan teori-teori pembelajaran oleh ahli psikologi yang telah saya kaji. Dalam kajian kes ni kami telah mengaitkan penyelesaian masalah dengan teori-teori pembelajaran oleh ahli psikologi. Pelbagai masalah yang dihadapi dalam mengawasi keadaan kelas waktu proses PMP berlangsung. Baiklah, kaedah penyelesaian terhadap isu menggunakan teori. Berdasarkan masalah di atas, Cikgu Laila cuba memberi perhatian kepada semua pelajarnya, tidak mengira sama ada pelajar tersebut membuat apa yang disuruh ataupun tidak. Maksudnya, Cikgu Laila ni mementingkan semua pelajarnya, tak kisahlah pelajarnya membuat tak tahu ataupun membuat tidak mengambil endah lah tentang apa yang diajarkan di depan. Kerana dia sudah memahami yang pelajar dia
bermasalah. Macam tu. Baik, Cikgu Laila menggunakan menggunakan kaedah pelaziman operan di bawah pembelajaran teori tingkah laku. Dalam situasi sebegini, memulakan atau gerak balas sukarela, operan ni bermaksud tindakan yang subjek ataupun organisme. Berjalan, dia macam berjalan, menari, senyum, berborak adalah contoh manusia yang umum operan. Ataupun bahasa yang senang faham dia, operan ni macam tindakan lah. Baik. Okay, baik. Pelaziman operan ni berlaku apabila konsekuen yang mengikuti sesuatu operan ataupun tindakan ni adalah sama ada meningkatkan atau mengurangkan kemungkinan operan akan dilakukan lagi dalam situasi yang sama pada masa yang akan datang. Baik, dalam perkataan yang lain, kekerapan relatif atau kekuatan suatu tindakan tu adalah diubah semasa pelaziman operan. Secara mudahnya, sekiranya suatu operan tu diikuti secara berulang oleh kesudahannya ataupun hasilnya yang menyeronokkan pembelajaran. Maksudnya, kalau tindakan yang Cikgu Laila ni ambil akan meningkatkan pelajar tersebut, maka ia akan slow pelajar tersebut akan mula mengikuti dan akan berkembang meningkat menjadi yang terbaik lah. Okey. Baik, sekiranya tingkah laku diikuti oleh konsekuen atau kesudahan yang tidak menyeronokkan, maka ianya akan kurang cenderung diulang dalam keadaan demikian. Baik, maksudnya kalau tindakan tersebut diambil, tindakan yang diambil tersebut akan yang tidak menyeronokkan bagi pelajar, maksudnya pelajar tersebut akan kuranglah keyakinan untuk dia mengikut macam tu. Baik, contohnya ada satu pelajar ni, nama dia Darshini. Darshini ni pelajar Cikgu Laila lah. Cikgu Laila ni beri satu pujian kepadanya sebagai satu ganjaran ataupun hasil yang menyeronokkan, supaya Darshini ni merasakan dia perlu untuk menyiapkan latihan pada masa yang akan datang, supaya dia mendapat lagi pujian daripada Cikgu Laila tu. Macam tu. Maksudnya Darshini ni dia kalau nak meneruskan lagi latihan tu, Cikgu Laila kena puji ataupun bagi ganjaran kepada dia, baru dia akan meneruskan lagi dia punya latihan tu. Okey, baik. Di peringkat awal, pelaziman operan ni banyak dikaitkan dengan dua orang tokoh utama, iaitu nama dia Edward Thorndike, iaitu pengasas, dan juga B.F. Skinner. Baik. Dalam pelaziman operan, peneguhan akan memperkukuhkan tingkah laku. Baik, peneguhan ni akan mengikuti tindakan yang diperkuatkan. Misalnya, setelah melakukan tingkah laku, iaitu membuat latihan, dari sini memperoleh peneguhan ataupun peneguhan ni senapa dia pujian lah. Dan peneguhan ini akan memperkuat lagi tingkah lakunya, iaitu tingkah laku dari sini itulah untuk cenderung kepada kemajuan di masa yang akan datang. Baik, dengan tu, pelaziman operan ni subjek adalah diperteguhkan oleh kesan ataupun konsekuen yang menyeronokkan ataupun pujian lah. Dua jenis peneguhan operan dikenal pasti sebagai peneguhan positif dan peneguhan negatif. Okey, baik. Dalam situasi kelas ni, Cikgu Laila ni dia tak menggunakan kaedah peneguhan negatif, tapi dia gunakan kaedah peneguhan positif. Macam mana tahu? Dia merujuk pada peneguhan positif ni merujuk pada konsekuen ataupun hasil tingkah laku yang positif, agar tingkah laku akan sering diulang kembali. Contoh dia macam tadilah yang Cikgu Laila ni memuji ataupun memberi ganjaran kepada Darshini, dan Darshini akan meneruskan lagi dia punya latihan itulah. Macam tu. Ya, apabila melakukan tingkah laku yang betul, kita biasanya menerima ganjaran sama ada dalam bentuk pujian ataupun material. Material itu macam hadiah kan. Baik, tingkah laku yang sering diulang kembali akibat diberi ganjaran dikenali sebagai gerak balas operan. Sementara konsekuen positif ataupun ganjaran ni dinamakan sebagai pengaruh positif. Sebagai peneguh positif. Maksudnya dia akan meneguhkan lagi tindakan yang pelajar tu buat untuk melakukan ke arah positif. Macam tu. Baik, untuk kesimpulannya untuk kesimpulannya kita dapat lihatlah betapa bersungguhnya Cikgu Laila ni cuba untuk mengatasi masalah situasi PNP kelas dia lah, yang mana kelas dia yang masalah ni.
banyak penyelesaian masalah yang telah beliau lakukan bagi memastikan pengajaran kelasnya berkesan dan difahami serta bermakna buat pelajarannya. Malah penyelesaian masalah di kelas tersebut boleh dikaitkan dengan pelbagai teori pembelajaran tokoh psikologi terkenal. Antaranya yang tadilah Thorndike, Skinner dan beberapa pandangan teori oleh tokoh lain lah. Baik, pengajaran yang ingin Cikgu Laila lakukan kepada Cikgu Laila lakukan kepada PNP terhadap kelas ini adalah bercorak humanistik. Kerana sebelumnya, pengajaran yang biasa dilakukan adalah secara memberi sepenuh tugas kepada guru menentukan pengajaran tanpa memberikan peluang kepada pelajarnya untuk mencari apa orang kata tu, corak pelajaran pelajar tersebut. Maksudnya Cikgu Laila ni memberi ruang lah untuk macam mana orang kata apa, mengenal dengan lebih mendalam macam mana sifat seseorang individu di dalam kelasnya, macam itulah. Dan dia tidak mengikut apa orang kata, tidak mengikut pelajaran yang biasalah, cuma masuk kelas terang dan terus habis kelas dan pelajar pun tak dapat apa macam tu. Okay, namun dalam suatu pengajaran tu, guru haruslah bijak mengawal situasi kelas tersebut dan guru haruslah seraya upaya untuk cuba mengajar dengan cara yang baik dan agar pengajaran tersebut berjalan dengan baik serta berkesan. Okey, baik. Jadi situ sajalah saya punya kajian kes yang dapat saya rungkaikan. Jadi sekian, terima kasih, harap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.